dengan orang perempuan, terutamanya isteri kita, sembang banyak. Kadang-kadang saya zikir ni memang betul, zikir tu kena sebut kat bibir. Betul. Tapi kalau nak meluaskan zikir ni, mengingati kisah-kisah para salafus soleh. Fi zikri salihin. Anda baca Ustaz, anda baca dalam satu kitab tentang Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah. Dia cerita ke anak dia. Dia kata apa ke anak dia? Hai anak aku. Dia kata, ya bunayya, hadza atharukum. Ini apa yang ku ceritakan ni, inilah kita. Maksudnya, ni darah daging kita. Apa dia? Bacalah kamu cerita orang-orang salafus soleh. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat ke anak dia suruh baca cerita orang-orang soleh, dan penghulu kepada orang soleh Rasulullah lah. Maka bacalah sirah Rasulullah, dia akan mengubat hati kita. So kadang-kadang bagi saya zikir tu juga ialah mengingati kehidupan orang-orang soleh ni pun termasuk, walaupun sebenarnya masuk zikir ubat hati ni adalah Allah ilaha illallah la ilaha, itu zikir yang dimaksudkan, tapi boleh dikembangkan juga dengan maksud di sebalik dia. Kena ingat juga cerita orang-orang soleh ni, dia mengubat hati kita. Dan yang kedua tadi saya nak cerita apa dia? Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam tanya kepada Nabi. Dia kata macam ni, dia kata, ya Rasulullah, ada tak benda yang lagi besar, lagi dahsyat kegerunan dia daripada perang Badar? Yalah, Badar cemas, hang pi relax ya, tapi orang nak lawan dengan hang. Wih, baju besi pun orang tak ada ni. Mesti faham tak? Dia cemas tu. Perang Badar memang bukan antara, memang itulah perang paling cemas dan keadaan yang paling cemas. Tapi mengingat isteri ni, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak benda yang paling cemas sekali yang Nabi macam lagi cemas daripada perang Badar? Nabi kata ada. Satu, ketika aku di Taif, Nabi kata. Nabi cerita daripada awal. Ni nota kaki sikit. Apa dia? Dengan orang perempuan, terutamanya isteri kita, sembang banyak. Istausu bin nisa'i khair. Allah. Tu Nabi pesan, Nabi suruh sembang dengan isteri kita, cakap dengan isteri kita baik. Maknanya kena cakap banyak, sembang dengan dia. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, ada tak yang lagi besar daripada perang Badar? Nabi boleh jawab, ada. Nabi boleh habaq terus apa dia. Tapi tak, Nabi cerita daripada awal. Hadis Imam Muslim. Baca. Nabi kata, tu trik dia. Tu dia punya cara. Kalau isteri kita tanya kan, tapi hari ni tak jadi benda tu kan, bang, macam mana kerja? Boleh lah. Salah. Hak sunnah Nabi tak jadi. Dia kena cerita apa dia kena cerita macam mana you punya kerja. Tu lah tadi keluar kat tol tu, mereka dah buat hari arah bodoh mereka ni. Boleh cerita kat isteri kita. Ada pula nak masuk RFID tu, duk masuk tasyik guru, tak baca. Boleh cerita bila cerita sonok kan. Tak ada sembang bagi dia sonok. Tu sunnah Nabi. Sebab isteri Nabi tanya, simple dia. Wahai Rasulullah, ada tak yang lebih besar daripada perang Badar? Nabi jawab, ada. Tapi Nabi tak cakap tu. Nabi cerita. Cerita pula bukan cerita tang tu. Hak tang tu ujung. Kita baca. Tang. Oh yang ni kot. Tak bukan. Oh yang ni kot. Tak. Lagi. Punya panjang macam. Nabi kata, aku ni ketika orang Mekah tak suka kat aku pergi Taif. Zaid bin Harithah ikut aku. Nabi cerita. Jadi aku pergi sana sebab keluarga aku tang tu. Anak adik-adik susuan aku semua tang tu. Kalau keluarga bapak Nabi dengan bapak Nabi semua ke belah Madinah, mak Nabi belah Mekah, ibu susuan Nabi dekat Taif. Jadi Nabi punya adik-beradik susu penuh dekat sana. Jadi Nabi katalah keluarga aku radha'ah tu kan. Satu sekali radha'ah tu susu. Jadi Nabi kata, aku pun pergilah kat mereka, ziarah mereka, sebab mereka mesti terima aku. Memang betul mereka terima aku, Nabi kata kat Siti Aisyah. Tapi rupanya mereka ada niat di sebalik dia. Mereka dah memang niat nak buat jahat kat aku dah, Nabi kata. Tapi mereka terima aku dulu, mereka layan aku 2-3 hari. Lepas tu mereka habang kat budak-budak tak cukup akal, suruh lempak aku dengan batu. Nabi cerita kat Siti Aisyah. Mereka lempak aku dengan batu, mereka bagi aku berdarah. Aku pergi duduk kat satu tempat, Masjid Khuf. Nabi duduk tu. Masa tu, Zaid lap darah aku. Darah Nabi ni pun dia ada dia punya pesanan juga. Kerana ni semua nota-nota kaki yang saya bagi. Ini jawapan betul, ini jawapan kita. Tapi nak bak nota kaki, apa dia? Dalam satu hadis ketika perang Uhud, sama juga. Taif ni pun Nabi lap juga. Tapi yang saya nak abang ni sebab saya baca yang perang Uhud.
Masa perang Uhud kan Nabi berdarah gigi. Betul. Lepas tu Nabi punya ni Geraham. luka ni, Nabi punya pipi, sebab dia tembus Nabi punya pipi, topi besi tu. So yang ni berdarah, yang dalam mulut darah. Yang dalam mulut Nabi tak keluar buang. Nabi tak ludah tui. Maknanya Nabi telat. Yang tepi ni Nabi buat macam ni. Nabi lap kat baju. Nabi lap kat baju. Para sahabat nampak benda tu. Lepas habis perang, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, pasal apa Nabi duk lap darah macam kalut?" Okay, macam kan kalau kita darah, contohkan kita ada jerawat ke darah, kita relax. Saya orang kata, "Weh, awak jerawat darah, oh ya ke?" Kita akan nampak? Oh ya ke? Kita akan cepat. Kita tak ada darah tu. Biar-biar darah. Tu dah. Nabi kalut. So sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa kalut? Kami nampak kalut, Nabi lap darah-darah semua kan." Nabi kata, "Aku kena buat lagu tu pasal telinga aku duk dengar malaikat-malaikat berbisik. Tunggu darah dia. Darah dia menitik je, tempat ni selesai." Masya Allah. Malaikat duk tunggu lah darah Nabi menitik. Ya man qala fi qalbika rahmatul lil Allah. Nabi punya rahmat power. Jadi Nabi lap darah apa semua, zik lap. Tiba-tiba Nabi kata, tiba-tiba tengah aku duduk, boom, malaikat mai. Malaikat gunung mai kat aku. Betul yang cerita Taif datang tu. Mai. Ustaz nak pergi Mekah ni kan. Malaikat mai. Boom, malaikat mai. Malaikat dekat Masjid Khawf tu. Malaikat mai masjid tu. Malaikat mai, malaikat kata, "Ya Rasulullah, habang kat aku boleh angkat gunung tu lah ni, hempuk depa." Nabi kata, "Yang itulah benda paling besar bagi aku, yang menakutkan aku, bila malaikat nak membunuh, nak memusnahkan umat aku." Tu. Paling besar kat Nabi, bukan Nabi luka, bukan mereka baling batu, bukan dakwah tidak diterima, tetapi ketika malaikat nak memusnahkan umat Nabi, itulah benda paling besar, yang lagi besar daripada perang Badar, yang Nabi takut. Nabi jawab, la, yang ni hadis ni biasa dibaca oleh Ustaz Muhadir. Saya ingat Ustaz Muhadir baca hadis dalam TV pun dia ada baca, beliau ada baca, masa ceramah pun beliau ada baca. Ni la, sebab masa tu saya duk cari kata mana hadis ni ada la 3 kali ni. La, sebab kalau kita buka dalam Rahiqul Makhdum dia tak ada la tu, dia tak ada. Rupanya dalam hadis ni Nabi kata la 3 kali. Nabi kata jangan Nabi malaikat dalam keadaan gerun. Nabi takut. Sebab bukan takut tu, Nabi tak mau berlaku balak pada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itulah kepada kawan-kawan yang mengatakan kita akan doa kat depa. Sebab kita umat Nabi Muhammad, kita tak akan doa kecelakaan agama. Jangan takut. Bab Allah nak balas hampa tu satu lain. Bab kami tak akan tadah tangan kata, "Tuhan, depa ni celaka buat kat kami." Tak ada. Kami akan ikut prinsip siapa arwah Datuk Arunin sebut? Ikut prinsip Habil, jangan ikut prinsip Qabil. La in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilaika li aqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Kalau hampa angkat tangan nak pukul kami, nak mengata kami sekali-kali tidak akan mengata balik gambar. Bukan takut gambar, sebab kami dengan hampa kami tahu hampa rojul, kami rojul, kita boleh lawan, tapi kami takut dengan Tuhan. Yang ni yang kami tak boleh lawan. Masya-Allah. Boleh? Zikir lagu tu boleh? Mengingati apa? Zikir kat sini memang maksud zikir la ilaha illallah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Betul. Tapi kita nak tambah lagi sebab mungkin ada setengah orang mulut dia tak kebah lagi untuk benda ni. Zikir dan fikir. Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Allah letak sebelah. Boleh? Allazina yadhkuruna Allah cerita orang yang berzikir, wa yatafakkarun tu senyerai dengan dia juga. Setuju tak? Wallahu a'lam.